Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Noor bin Abdul Muttalib, 826587, pelajar Master Sains Matematik Journalism di Universiti Utara Malaysia. Okey, hari ini saya akan membuat presentation ataupun persembahan berkenaan dengan thesis proposal saya. Jadi kos untuk yang ini adalah online journalism research. Alright, jadi saya teruskan kepada saya punya master thesis proposal. Jadi yang awalnya itu adalah detail lah. Detail untuk master thesis saya, iaitu nama, email, phone, penyelia saya. Untuk paper ini adalah Profesor Madya Dr. Nosia binti Abdul Hamid. Jadi cadangan tajuk untuk proposal saya ini ialah paparan isu yang dibangkitkan oleh Berita Harian dan Sinar Harian berkaitan Felda oleh Parti Politik Barisan Nasional dan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14. Jadi, pengenalan untuk proposal saya adalah seperti biasa, kemunculan internet yang mempengaruhi kepimpinan di dalam sebuah negara, khususnya negara Malaysia. Dan kajian ini adalah untuk melihat paparan isu yang dibangkitkan oleh akhbar online Berita Harian dan Sinar Harian berkaitan Felda oleh Parti Politik Barisan Nasional dan Pakatan Harapan pada PRU14. Jadi, terdapat pelbagai faktor yang diguna bagi menggagal pemerintahan, namun pengaruh akhbar online adalah merupakan salah satu faktor di atas kejayaan parti tersebut dalam memberi kepercayaan kepada pengundi. Kajian ini menggunakan kaedah analisis kualitatif dan menumpukan perhatian pada tema pembingkaian media menggunakan kaedah analisis kandungan kualitatif untuk mengkategorikan tema artikel dan nada yang diketengahkan halaman portal akhbar online. Kedua-dua akhbar portal inilah. Jadi, berdasarkan teori pembingkaian Anneman 2004, kaedah ini digunakan untuk melihat kekerapan portal akhbar ini mengetengahkan isu yang berkaitan ahli politik, iaitu analisis antara tema yang kerap digunakan dalam kempen PRU14 seterusnya berjaya merubah lanskap kepada kepimpinan kerajaan baharu. Jadi kajian ini menunjukkan bahawa akhbar Sinar Harian lebih cenderung memaparkan tema kempen, manakala akhbar Berita Harian memfokuskan manifesto parti. Jadi ini adalah permasalahan kajian yang mana menerangkan sewaktu PRU14. Kajian ini sebenarnya memfokuskan kepada PRU14 di Felda, yang mana kita boleh lihat di sini melibatkan 54 kawasan Felda daripada 222 kerusi parlimen. Manakala 93 kawasan Felda iaitu DUN daripada keseluruhan 505 kerusi nasional. Jadi lebih kurang 1/4 daripada kerusi parlimen di Malaysia, iaitu 54 daripada 222 adalah di kawasan Felda. Sebab itu kajian ini dibuat untuk melihat kesannya apabila akhbar online, iaitu daripada Berita Harian dan juga Sinar Harian, memberi pengaruh kepada pengundi, khususnya iaitu warga Felda lah, untuk mengundi. Seperti mana yang kita lihat pada PRU14, kita dapat lihat perubahan kerajaan yang mana Pakatan Harapan menang dengan membina kerajaan baharu. Oleh itu kajian ini kita lihat objektif kajian iaitu mengkaji isu yang dibangkitkan oleh Berita Harian dan Sinar Harian berkaitan Felda oleh Parti Politik Barisan Nasional dan Pakatan Harapan pada PRU14. Yang kedua ialah untuk melihat tema, dan yang ketiga untuk mengenal pasti perbezaan isu yang dibangkitkan.
Ini adalah persoalan kajian dan sorotan karya dekat sini. Kita dapat melihat iaitu pengembangan ataupun perkembangan internet dan juga demokrasi. Itu adalah kajian-kajian literasi yang saya dah buat berdasarkan kat sini ada Roskin 2011 yang mengatakan elemen sistem demokrasi salah satunya ialah kebebasan media jika diperhalusi dengan teliti. So banyak lagi lah dan juga berkenaan dengan Felda, saya masukkan kajian literasi, dan ini adalah metodologi kajian yang mana pengkaji menumpukan perhatian kepada tema pembingkaian media, framing teori, untuk melihatlah iaitu dari kedua-dua portal akhbar Sinar dan juga Berita Harian ini berkaitan Felda. Kita nak melihat ataupun membingkaikan isu yang diketengahkan oleh akhbar, kedua-dua akhbar ini. Apakah perkara yang sering keluar ataupun yang dikeluarkan oleh agensi berita ini. So ini adalah kita boleh lihat sekarang ini teori-teori yang sarjana sebelum ini mengatakan analisis kandungan, seperti Krippel-Dorff mengatakan analisis kandungan secara kajian kualitatif berbeza daripada analisis kandungan kuantitatif yang lebih mementingkan angka dan pengiran secara objektif serta melihat aspek tersurat semata-mata. Itu antara menurut sarjana lepas. Jadi dalam teknik analisis pembingkaian, pengkaji menggunakan teori analisis pembingkaian yang dikembangkan oleh Robert N. Edmond. Konsep pembingkaian oleh Edmond digunakan untuk menggambarkan proses pemilihan untuk menunjukkan aspek realiti tertentu oleh media. Dalam hal ini, berita mengenai PRU 14 yang dibangkitkan oleh ahli politik di portal Sinar Harian dan Berita Harian. Ini antara metodologi yang digunakan, teori yang dipakai oleh Edmond 2004. Ini kerangka dia, kerangka teori, dan ini adalah carta aliran isu yang dibingkaikan, iaitu kajian ini mengambil masa lebih kurang 6 bulan, iaitu 3 bulan sebelum pilihan raya umum ke-14, iaitu pada 9 Mei 2018. Jadi tempoh kajian adalah 1 Februari sehingga Ogos 2018. Jadi ini adalah proses di mana berita itu mengeluarkan isu dan dianalisis menggunakan framing, dan akhirnya kita akan mendapat dua dapatan yang berbeza dari portal Sinar Harian dan juga Berita Harian. Dan daripada situ kita akan membuat tema. Ini pecahan dia, ini contoh table chart untuk kita masukkan tema, kategori dan juga coding nanti yang saya akan buat untuk final nanti. Okey, ini adalah tema utama ataupun global theme, yang mana daripada kedua-dua tema nanti, sebagai contoh portal Sinar Harian mengetengahkan kempen untuk diceritakan berkenaan dengan pilihan raya 14 nanti. Kempen-kempen yang dilakukan oleh parti-parti yang terlibat dan akhirnya memberi pengaruh kepada pengundi, sebagai contohlah. Jadi mungkin nanti di sini kita akan melihat parti itu adalah A. Jadi di sinilah kita lihat nanti keutamaan berita yang memberi kesan ataupun pengaruh yang paling besar adalah kempen yang menyebabkan masyarakat, iaitu pengundi sendiri, terpengaruh ataupun yakin
dengan apa sahaja tindakan parti ataupun ahli politik tersebut untuk menerajui kepimpinan seterusnya nanti. Jadi itulah teori perbingkaian digunakan dan juga analisis tematik, iaitu thematic analysis. Jadi kesimpulannya di sini ialah dunia digital kian maju memberi ruang kepada masyarakat untuk bersuara dan berkongsi maklumat. Jadi kajian ini untuk melihat paparan isu yang dibangkitkan oleh akhbar online Berita Harian dan Sinar Harian berkaitan Felda. Demokrasi dahulu sangat berbeza dengan demokrasi sekarang. Dahulu maklumat disampaikan dengan menggunakan media cetak, media massa, surat khabar, televisyen, iaitu medium utama maklum kenaan, iaitu isu setempat ataupun negara. Namun dunia sekarang telah berbeza dengan menggunakan media sosial. Maklumat hal berkenaan negara khususnya mudah disampaikan kepada masyarakat ataupun golongan sasar. Jadi bila kita lihat di sini maklumat ataupun sekarang kita sentiasa menggunakan teknologi seperti media sosial. Handphone kita pun handphone yang boleh kita melayari, kita mendapatkan maklumat daripada akhbar, daripada TV, dan sekarang ini fokus kajian ini adalah pada akhbar online yang mana menyampaikan berita terus kepada pembacanya. Oleh itu, boleh kita lihat di sini kepentingan. Saya balik kepada kepentingan di sini. Sebenarnya kepentingan kajian ini ada mengatakan pembacaan, saya masuk di sini. Iaitu kajian ini memberi kesan pengaruh kepada masyarakat pengundi, yang mana sebenarnya kalau tengok daripada kajian hampir 6 bilion sebenarnya manusia di dunia ini menggunakan online, iaitu melihat ataupun mencari maklumat. Jadi keseluruhan pada keseluruhannya hampir 100 juta maklumat ataupun pelayan internet akan bertambah setiap tahun. Jadi dekat situ dia akan memberi kesan sebenarnya internet ini ataupun penggunaan media sosial ataupun portal masyarakat sekarang dah berubah. Maknanya dengan new media sekarang ini, dia akan memberi maklumat terus, pemahaman kepada apa saja yang disampaikan. Terutamanya daripada kajian ini, ahli parti politik itu sendiri harus mahir dalam menggunakan teknologi media sosial, internet ini untuk menyampaikan maklumat, terutamanya ketika pilihan raya umum, khususnya di Malaysia nanti pada yang akan datang ini. Mungkin pilihan raya PRU 15 ini kita dapat melihat nanti penggunaan ataupun kesan daripada maklumat yang disampaikan oleh berita ataupun akhbar online nanti memberi pengaruh kepada pengundi itu sendiri untuk mengundi dengan maklumat yang disampaikan ataupun fokus isu yang dibawa atau dibangkitkan untuk masyarakat untuk faham apakah yang akan dibawa oleh parti nanti yang akan diketengahkan untuk memimpin the next orang kata pemerintahan nanti. Adakah
Pakatan Harapan ataupun kembali kepada Barisan Nasional semula. Jadi itulah yang kajian ini nak tunjuk. Dan kenapa saya memilih Felda? Kerana fokus saya bekerja, saya salah seorang petugas di Felda. Jadi untuk kesannya ini disebabkan 1/4 pengundi adalah daripada warga Felda di Malaysia. Di sini ada dijelaskan dalam proposal dan juga thesis saya nanti. Ini menunjukkan peratus ataupun pemberi sumbangan yang terbesar 1/4, yang mana 53 kerusi DUN itu adalah daripada warga Felda. Jadi memfokuskan isu ini perlulah diketahui oleh pihak pengurusan Felda, yang mana pihak pengurusan perlu mengambil orang kata perhatian ataupun mengambil sesuatu input yang penting daripada akhbar-akhbar online ni, mengeluarkan orang kata sejarah ataupun maklumat ataupun aktiviti ataupun kempen yang orang kata lebih kepada memberi kepercayaan kepada warga Felda. Jadi maklumat-maklumat ini mungkin boleh diguna pakai dan diwar-warkan menerusi top management punya pengurusan, dan mungkin boleh bekerjasama dengan pihak ABA untuk menceritakan tentang kepimpinan kerajaan sekarang lebih baik untuk dikekalkan. Dan kita boleh melihat juga apakah inisiatif pihak pengurusan Felda untuk membantu mengekalkan kerajaan sekarang, dan juga menceritakan tentang positif, tentang aktiviti yang memfokuskan kepada meningkatkan ataupun membangunkan Felda itu sendiri. Jadi isu yang dibawakan oleh berita memberi kesan kepada masyarakat, khususnya pengundi pada pilihan raya umum. Jadi pilihan raya umum yang ke-15 ini akan memberi dapatan yang berbeza. Sebab itu pada pengakhir kepada rumusan ataupun tajuk proposal saya, cadangan ataupun tambahan yang perlu ada untuk tesis ini ialah membuat tempoh ataupun kajian yang lebih besar, iaitu melibatkan pilihan raya yang sebelum dan yang akan datang, supaya kita dapat melihat apakah trend-trend isu yang dibangkitkan oleh akhbar pada pilihan raya mungkin 12, 13, 14 dan 15. Jadi kiranya tesis ini dikembangkan ataupun diteruskan kajian ini, kita dapat melihat lagi berbagai-bagai input ataupun isu yang dibangkitkan oleh berita ataupun akhbar online ini memberi kesan kepada masyarakat, khususnya warga Felda yang di Felda, yang memberi input ataupun perkara yang penting yang perlu tahu tentang parti ini, sama ada parti pembangkang ataupun parti pro kerajaan. Yang penting kita faham apa maklumat yang disampaikan dan bukan mendapat maklumat yang palsu yang boleh kita katakan menjatuhkan sesuatu organisasi, menjatuhkan kerajaan itu, ataupun mengembeling maklumat yang salah itu sehingga menjatuhkan sesebuah negara. Jadi internet, demokrasi, pilihan raya dan Felda adalah keyword untuk kajian ini. Sekian daripada saya. Itu adalah proposal saya untuk tesis master saya nanti. Saya Muhammad Nur bin Talib. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.